Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Maznan Yunus atas perkongsian cerita pagi dari Sabah. Tadi kita dah mendengar bagaimana kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sandakan dalam menghadapi monsun Timur Laut, dan sekarang ini kita akan mengetahui juga bagaimana dari segi kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Terengganu dalam menghadapi situasi semasa sekarang ini. Ialah sebab kita sedia maklum Terengganu merupakan antara negeri yang terjejas pada ketika ini disebabkan situasi banjir, dan sekarang ini kita akan bersama dengan Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Terengganu secara Google Meet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Tuan. Baik Tuan, kita sedia maklum Tuan, situasi di negeri Terengganu setakat 4 petang jam semalam, kita sedia maklum 31 PPS telah pun dibuka, dan bagaimana untuk kita gambarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia situasi di PPS pada ketika ini dari segi jumlah mangsa dan sebagainya Tuan? Ya, terima kasih Munawar sudi menjemput saya lah untuk bersama-sama dengan SNM pada pagi ini. Untuk makluman, banjir di negeri Terengganu bermula pada hari Isnin lepas lah, yang mana telah mengakibatkan daerah Kuala Nerus dan Kuala Terengganu yang paling teruk terjejas. Setakat pagi ini, sebanyak 5 daerah masih terkesan dengan bencana banjir yang melibatkan sebanyak 29 pusat pemindahan, 927 ketua isi rumah dan 3,581 orang mangsa lah yang masih berada di pusat pemindahan setakat jam 8 pagi tadi. Walau bagaimanapun Munawar, kalau kita tengok cuaca di negeri Terengganu ni, pagi ni keadaan cuaca masih mendung lah, masih mendung. Bagaimanapun pihak kami di APM masih mengambil langkah berjaga-jaga, sebab kita sedia maklum bahawa meteorologi telah mengeluarkan amaran hujan lebat untuk zon pantai timur ni, dia akan berterusan sehingga hari esok 24 hari bulan. So kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jagalah. Okey, bagaimana pula dari segi kesiapsiagaan APM sendiri, dari segi keanggotaan serta kekuatan aset di darat dan juga air dalam menghadapi monsun Timur Laut untuk negeri Terengganu, kalau boleh Tuan kongsikan? Okey, bagi skop negeri Terengganu, APM telah dari awal tahun sampai sekarang kita telah melaksanakan pelbagai latihan lah kepada anggota-anggota kita. Dari segi jumlah keanggotaan, seramai 750 orang pegawai dan anggota kita siapkan untuk menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut pada kali inilah, yang melibatkan sebanyak 63 buah bot dan 42 kenderaan darat pelbagai jenis lah, termasuklah lori, van, 4x4. Untuk kenderaan darat tu kita telah siapkan sebanyak 42 unit. Okey, dari segi keanggotaan Tuan, bagaimana? Mungkin ada pertambahan dari segi sukarelawan juga untuk memperkuatkan lagi jumlah dan juga kekuatan secara keseluruhannya Tuan? Okey, macam saya nyatakan tadi, setakat ini di negeri Terengganu kita menyediakan seramai 750 orang pegawai dan anggota yang telah kita latih bermula dari awal tahun hari itu, dan kita insyaAllah kita akan sekiranya keadaan memerlukan, kita akan dapatkan bantuan daripada luar lah. Setakat ni, setakat banjir yang berlaku sekarang, sehari dua ni, dengan jumlah yang kita ada ni, Alhamdulillah kita mampu menampung operasi sedia ada lah. Alhamdulillah. Okey, Tuan, dalam kita menilai situasi semasa sekarang ini, ialah kita difahamkan jumlah PPS yang dibuka pada ketika ini telah pun berkurangan, namun masih lagi berada dalam langkah berjaga-jaga seperti mana amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan mungkin juga kita boleh berikan kefahaman kepada masyarakat di negeri Terengganu, di mana antara lokaliti yang dikategorikan sebagai hotspot kawasan banjir yang menjadi pemantauan utama APM, Tuan. Okey, sebenarnya kawasan hotspot di negeri Terengganu ni banyaklah. Kita sebenarnya bekerjasama dengan pelbagai agensi, dan agensi teknikal daripada JPS sebanyak 262 hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu lah. Maknanya banyak 262, dan kita sentiasa melaksanakan pemantauan secara berterusan bergantung kepada amaran cuaca yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi. Okey, dari sudut pemantauan Tuan, tadi kami ada kongsikan kepada penonton bagaimana kesiapsiagaan APM Sandakan dalam menghadapi monsun Timur Laut menggunakan drone untuk aspek pemantauan. Adakah kegunaan drone juga turut dilaksanakan di negeri Terengganu, Tuan?
Okey, untuk makluman Munawar dan semua pendengar SPM, sebenarnya unit drone ada di setiap negeri lah, dan Terengganu tidak terkecuali. Dan kita juga ada engagement dengan NGO yang mana mereka ada menyediakan drone. Dan sekiranya keadaan memerlukan, dan kita akan invite sekali pihak NGO untuk bekerjasama dengan kita memantau keadaan banjir di negeri Terengganu ni, Munawar. Okey, saya difahamkan seperti yang Tuan nyatakan tadi, ialah keadaan bagi menghadapi situasi monsun Timur Laut ini, kesiapsiagaan daripada APM sendiri telah dilaksanakan sejak awal tahun lagi. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan juga kepada seluruh masyarakat berkenaan dengan pelan mitigasi dan juga langkah keselamatan yang telah dirangka dan juga telah dilaksanakan bagi memastikan situasi ini benar-benar dalam keadaan yang terkawal, Tuan. Okey, kalau ikut dalam MKN 20, kita sebenarnya dalam pengurusan bencana ni kita merujuk kepada pengurusan bencana MKN 20 lah. Dalam pengurusan MKN 20 tu tahap bencana terbahagi kepada 3. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 lah, yang mana melibatkan peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat pusat. Okey, di peringkat daerah, pengurusi jawatan kuasa bencana adalah DO dan disekretariatkan oleh pihak APM sendiri. Di peringkat negeri, pengurusi jawatan kuasa bencana adalah Datuk SUK dan disekretariatkan oleh pihak APM. Okey, dan dari segi persediaan kita di peringkat negeri, untuk makluman semua pendengar, di negeri Terengganu kita mengadakan sekurang-kurangnya 2 kali mesyuarat pengurusan bencana peringkat negeri, yang mana di situ kita akan mengkoordinasikan setiap agensi lah berkaitan dengan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, persediaan pusat pemindahan dan respon yang kita akan laksanakan. Okey, itu antara pelan mitigasi yang telah pun dirangka dan juga dilaksanakan. Dan kita difahamkan juga APM merupakan sekretariat jawatan kuasa pengurusan bencana khususnya banjir di negeri Terengganu. Bagaimana kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti MEDS Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jawatan Bomba dan Penyelamat, khususnya dalam kita menilai keadaan cuaca pada ketika ini dan memastikan segalanya berada dalam keadaan lancar, selamat dan juga terkawal kepada masyarakat, Tuan? Okey, Munawar, macam yang saya nyatakan tadilah, di peringkat negeri kita memang melaksanakan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri lah, yang dipengerusikan oleh Datuk SUK sendiri. Di situ kita akan mengenal pasti, satu yang macam saya nyatakan tadi, kawasan hotspot, kekuatan anggota dan logistik. Yang ketiganya, ketersediaan pusat pemindahan. Di situ kita akan berbincang di mana kekurangan yang perlu dibuat penambahbaikan, dan sebelum berlakunya monsun Timur Laut, perkara-perkara yang berkaitan kita akan ambil tindakan secara efektif lah. Dan di situ sebelum bermulanya monsun, kita pastikan semua kemudahan di pusat pemindahan telah dilengkapkan. Dan untuk makluman juga, sebelum bermulanya monsun Timur Laut, pihak JKM telah menghantar bantuan-bantuan ataupun bekalan makanan ke pengkalan hadapan supaya tindak balas yang lebih cepat dapat diambil sekiranya berlaku bencana lah. Maknanya apabila mangsa berpindah ke pusat pemindahan, ketersediaan barang-barang telah ada di pusat pemindahan tersebut. Okey, bagaimana pula Tuan dari segi aspek keselamatan anggota-anggota pertahanan awam sendiri, dalam menilai situasi semasa keadaan banjir dan juga dari segi prosedurnya untuk memastikan bukan sahaja keselamatan mangsa banjir namun secara keseluruhannya keselamatan untuk anggota-anggota APM? Okey, bagi kami pihak APM memang kita menekankan aspek keselamatan lah, terutamanya kepada pegawai dan anggota kita yang keluar bertugas. Macam saya nyatakan tadi, memang kita mengadakan latihan bermula daripada awal tahun kepada anggota-anggota kita. Dan untuk penugasan banjir, selain banjir, lain-lain kes berkaitan kecemasan, anggota yang hendak keluar bertugas, kita pastikan mereka memiliki kemahiran yang berkaitan lah. Maksudnya sebab APM ni terlalu ramai anggota sebenarnya. Dan kita akan pastikan mereka yang keluar bertugas tu mendapat latihan yang sepatutnya. Latihan yang sepatutnya dan mempunyai tubuh badan yang sihat.
Okey, bukan saja anggota APM ini bertugas atau berperanan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Namun juga kalau visual yang kita kongsikan kepada penonton pada ketika ini turut menangkap ular yang bersaiz sangat besar, ular sawa. Wow. Dan ini visual ini berlaku di mana tuan? Di Setiu, Munawar. Berlaku di Setiu pada hari Selasa lepas. Pihak APM dapat panggilan daripada penduduk kampung berkaitan dengan adanya ular sawa di kawasan tersebutlah, dan kita bersama anggota pergi menangkap ular sawa tersebut. Dan berat dia hampir mencecah 70 kilogram pada waktu itulah. Bersama. Dan ada juga kes kedua selepas yang ular sawa menelan kambing ni, ada kes kedua di Barat. Kes yang sama, tapi mangsa dia bukan kambing tetapi seekor angsa. Okey tuan, ini satu perkara yang kita perlu war-warkan kepada masyarakat untuk kita ialah cakna terhadap aspek keselamatan, bukan saja keselamatan semasa banjir tetapi juga melibatkan binatang-binatang yang berbisa dan juga berbahaya seperti ular dan sebagainya tuan. Betul. Untuk orang ramai, saya menasihatkan biasanya bila berlaku banjir ni, selepas banjir surut, kebanyakan ular dia akan mencari penempatan baru. Sebab penempatan sedia ada dia telah terjejas. Maknanya sebelum berpindah masuk ke kediaman masing-masing, saya menyeru kepada orang ramai agar memeriksa di sekeliling rumah, terutama di bawah almari, di dapur, tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa ni lah, terutama ular-ular. Okey. Baik tuan, mungkin ada sedikit nasihat dan juga saranan kepada masyarakat khususnya untuk sentiasa memberikan kerjasama kepada anggota-anggota keselamatan yang terlibat, dan khususnya ialah kadang-kadang bila dalam situasi banjir ni kadang-kadang masyarakat tak nak berpindah tuan sebab sayangkan harta benda dekat rumah tu, takut nak tinggalkan rumah. Jadi ada nasihat daripada tuan sendiri kepada mangsa yang terjejas pada ketika ini tuan. Okey, di negeri Terengganu ni kalau kita tengok setiap tahun memang akan berlaku banjir. Dan ada orang pun mentafsirkan banjir ni sebagai pesta di hujung tahun lah. Tapi nasihat kami APM kepada penduduk-penduduk, jangan jadikan banjir sebagai tempat mainan lah. Jaga keselamatan, terutama kepada kanak-kanak yang masih kecil. Kadang-kadang apabila mereka bermain dengan air tu, kita tak tahu kebarangkalian buruk yang akan berlaku sekiranya kita lalai terhadap keadaan semasa. Kepada penduduk-penduduk juga, sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa atau agensi yang datang tu untuk berpindah, segeralah berpindah ke pusat pemindahan yang telah digazetkan. Di pusat pemindahan tu sebenarnya semua kelengkapan kita telah sediakan. Sama ada dari segi makanan, tempat tinggal, semuanya lengkap lah. Dan sekiranya mendapati kawasan mereka telah menaiki air, segeralah berpindah ke pusat pemindahan tanpa menunggu agensi penyelamat sampai terlebih dahulu. Baik. Itu saranan yang pastinya sering kali kita war-warkan kepada semua masyarakat untuk kita bersama-sama memberikan kerjasama kepada anggota keselamatan dan juga sentiasa bersiap siaga dalam situasi monsun Timur Laut ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Terengganu. Terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih juga Munawar. Alhamdulillah. Baik penonton, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda, iaitu bagaimana kesiapsiagaan APM khususnya APM Negeri Terengganu dalam menghadapi situasi monsun Timur Laut pada ketika ini. Kita akan berehat seketika, tapi terlebih dahulu kita nak saksikan segmen Biar Betul untuk kita menangkis berita-berita palsu yang tersebar luas.